Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kajian kita mengenai penyakit sering tak cukup duit tadi ni. Pada video kali ini saya nak bincangkan kenapa ramai rakan-rakan kita di luar sana apabila dapat gaji, biasanya mereka melakukan bajet. So, saya nak kaji sedikit, saya nak terangkan kajian saya. Kenapa di luar sana ramai gagal melaksanakan bajet yang mereka lakukan. Kebiasaannya bila kita dapat gaji, dapat komisen ke, dapat upah ke, hujung bulan ke, awal bulan ke, apabila kita dapat gaji, kita pun nak ambil pen, kertas, oh saya nak bayar ni, nak bayar itu, nak bayar ni, nak bayar tu, yang ini nak settlekan. Dan apabila masa berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang bila masuk seminggu ataupun 2 minggu, sebahagian bajet itu kita dapat laksanakan, sebahagian bajet lagi kita gagal untuk laksana. Tetapi peringkat awal bila kita buat bajet tu kita rasa cukup, tapi kebanyakannya masuk minggu kedua, minggu ketiga, bajet ke mana, duit ke mana, mereka gagal untuk melaksanakan. Di sini saya ingin buat satu perumpamaan. Katalah saya ada satu, nak panggil apa ni, Tupperware, bukan plastik. Katalah penuh ini adalah duit gaji anda. Tak kira lah kalau gaji anda 2,000 ke, anggapkan penuh ni adalah gaji anda 2,000. Kalau 3,000 ke, 5,000 ke, 10,000 ke, 20,000 ke, satu ini adalah gaji anda. Saya ada sikit beras, kadang-kadang saya pakai batu kecil. Ini adalah duit yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang kecil-kecil. Beli gula-gula untuk anak-anak, duit yang kita gunakan untuk tersalah beli barang, macam sebelum ni saya pernah cerita, untuk beli benda yang kecil-kecil lah, benda yang kecil-kecil. Ini beras ini ataupun batu yang kecil-kecil ini mewakili duit kita yang kecil-kecil yang kita habiskan daripada duit gaji kita. Apabila kita dapat gaji, biasanya kita akan buat bajet. Jadi satu peruntukan yang besar, contoh beli makanan, barang dapur cukup untuk sebulan. Dan saya ada juga batu-batu ni, ini tabung emergency dan sedekah contoh dia. Ada lagi batu yang besar, ini perancangannya, jumlah yang besar untuk bayar loan on time bulan ini. Kita ada loan kereta, loan rumah, loan motor, personal loan, credit card, apa-apa loan lah. Kita pun ada cadang untuk menyimpan sebahagian duit gaji bulan ini. Kita dah bajet, tak tahulah berapa persen yang ini. Kita pun bajet. Satu lagi, satu jumlah yang besar juga, berapa persen ke daripada gaji kita allocatekan tabung pendidikan dan bercuti, holiday. Ada tabung pendidikan dan kita pun plan nak kumpul sikit-sikit untuk pergi bercuti, holiday. Kita pun ada batu nak bagi duit pada ibu bapa. Kita pun plan nak bagi duit pada ibu bapa. Ni bajet ni. Lepas tu kita pun ada plan bayar advance installment. Tadi kita ada bajet nak bayar loan. Okey, kalau contoh macam bayar loan on time bulan ini, contoh loan kereta, kita tak ada tertunggak, kita plan, okey, katalah bayar installment duit kereta tadi 500 lah contoh dia. Okey. Tapi yang ini kita allocatekan lagi 500 untuk bayar advance. Jadi bulan ni saya bercadang nak bayar 1,000 duit loan kereta. So jadinya ada advance sebulan. Kalau apa-apa berlaku bulan depan, kita boleh gunakan kuasa veto ni, kuasa kad. Dan kita pun merancang untuk beli barang secara cash. Ada peruntukan dia. Yang ini perancangan. Dan batu-batu kecil ini adalah perkara yang tidak dirancang. Jadi kebiasaannya apabila kita dapat gaji, kita akan keluarkan, masuk dalam poket. Bila balik rumah, kadang-kadang terfikir anak nak gula-gula lah, anak nak mainan lah. Tak apalah, kita fikir benda tu murah. Jadi kita gunakan duit gaji tu. Ni saya bagi satu contoh ya. Ni barang ni tadi kita masukkan. Benda yang kecil-kecil tu kita masukkan. Okey, kita tengok apa berlaku. Okey. Apabila kita masukkan benda-benda ni terlebih dahulu, okey. Benda-benda kecil ni terlebih dahulu.
Sekarang saya cuba masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batu ini. Apa yang penting dulu? Beli makanan ataupun barang dapur secukupnya. Okey. Saya pun bagi duit dekat isteri. Isteri mungkin yang belikan barang dapur. Okey, peruntukan bulan ni 500. Saya pun bagi dia 500. Belilah. Okey. Saya mahu boleh masukkan. Oh, cantik boleh masukkan. Maksudnya, selagi saya boleh tutup yang ini, maksudnya duit saya cukup. Tak kira lah gaji saya 1,000 ke, 5,000 ke, 2,000 ke, 10,000 ke. Selagi saya boleh tutup, maksudnya gaji saya cukup untuk bulan ini. So, saya nak apa ini? Bayar loan on time sebab dia batu besar. Saya pun adjust lah. Alright. Boleh tutup? Boleh. Maksudnya cukup perbelanjaan saya bulan ini. Seterusnya, saya nak simpan sikit untuk tabung pendidikan dan bercuti, holiday. Saya cuba adjust. Boleh masuk lagi, tuan-tuan. Simpan sebahagian duit gaji bulan ini. Saya rasa saya ada masalah dah sekarang ni. Okey. Saya ada masalah. Macam mana nak masuk ni? Rasa ni tak boleh. Tak boleh. Saya adjust batu kecil sikit. Ada tabung emergency dan sedekah. Ni boleh lagi. Okey, cantik. Saya boleh adjust. Saya tekan-tekan. Bagi duit pada ibu bapa. Yang ini rasa tak boleh. Ini rasa dah tak boleh. Ini kalau saya buat, tak boleh tutup. Jadi, untuk bulan ini, saya berjaya melakukan 4 perkara besar, tetapi 3 perkara yang lain saya tidak dapat lakukan. Maksudnya, bagi duit pada ibu bapa saya tak dapat buat. Simpan sebahagian duit gaji bulan ni pun tak dapat buat. Lepas tu, nak bayar advance installment pun tak dapat buat. Okey. Kalau saya tak puas hati, saya boleh adjust lagi. Saya adjust lagi. Contoh dah. Saya rasa tak boleh. Saya nak bagi jugalah duit pada mak bapak. Jadi saya keluarkan yang ini, saya adjust yang ni. Dia lepas. Maksudnya bulan ini, 4 perkara itu dapat dilakukan. Tapi 3 perkara ni tidak dapat dilakukan. Tabung emergency dan sedekah tak dapat buat. Simpan sebahagian duit gaji bulan ini pun tak dapat menyimpan. Bayar advance installment pun tak dapat bayar advance installment. Okey. Jadi, saya hanya boleh masukkan 4 batu sahaja. Saya nak adjust macam mana pun, saya dapat 4 batu ni je. Kalau saya nak keluarkan yang besar, tak masuk akal pula. Kalau saya... Okey, saya cuba keluar. Allah Akbar. Saya keluarkan yang ini. Bayar loan on time bulan ni. Saya rasa saya nak tunda lah. Bayar sebulan. Biar dia tertunggak sebulan. Bulan depan mungkin boleh settle kot. Okay. Bulan depan boleh settle. Jadi saya keluarkan bayar loan on time bulan ini. Loan rumah saya tunda. Loan kereta saya tunda. Sebab saya nak adjust. Boleh tak masuk benda lain? Tabung emergency dan sedekah. Boleh masuk. Apa lagi saya nak buat? Bagi duit pada ibu bapa pun boleh masuk. Perancangan untuk bayar advance installment. Okey. Ni boleh masuk. Alright. Jadinya bayar loan on time. Ada sebahagian daripada loan, mungkin kereta kita boleh bayar advance, rumah kita tersangkut. Loan peribadi, mungkin yang ini kita nak bayar advance, loan kereta. Tapi ada yang tersangkut, mungkin loan rumah tersangkut, kredit kad tersangkut, loan peribadi tersangkut, dan loan-loan yang lain mungkin tersangkut. Satu, kita dapat advance. Alright. Jadi saya berjaya masukkan berapa batu? Dapat masukkan 5 batu.
Tapi saya tak dapat simpan sebahagian duit gaji bulan ini. Saya tak dapat bayar loan-loan yang lain on time bulan ini. Okey, saya gagal. Dua perkara ni, ada loan yang tertunda. Macam mana pun saya nak adjust, dah tak masuk akal untuk masukkan lagi batu. Kalau macam ni, saya boleh tutup. Alright? Boleh tutup dengan cantik. Tetapi ada dua perkara. Bulan ini saya tak dapat menyimpan. Sebahagian daripada loan tak dapat dibayar bulan ini. Sebabnya saya bayar loan kereta tadi tu, contohnya saya bayar 2 bulan. Jadi, apa saya nak buat? Perkara sebegini akan berlaku setiap bulan, tuan-tuan. Itu boleh buat, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini tak boleh buat. Kalau loan rumah tertunggak sebulan, okey, maksudnya bulan depan dia masih lagi tertunggak sebulan. Kita kena handle yang itu pula. Kalau ada credit card yang kita tunggakkan, maksudnya bulan depan dia akan carry forward. Okey, masalah tu akan di carry forward. So, nak masukkan ke semua ni nampaknya hampir mustahil. Tetapi inilah satu perkara yang saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan. Siapa yang belajar pasal kuadran-kuadran sebelum ini masih ingat lagi, keadaan kedua ataupun kuadran kedua, inilah yang ada ditulis di batu-batu ni. Dan terbukti apa yang kita bajet, kita tidak dapat masukkan sepenuhnya. Sebab apa? Ini adalah rahsia dia, rakan-rakan kena lihat. Tengok betul-betul. Kita tidak dapat melakukan ini hanya disebabkan satu sebab, kerana kita tangguhkan perkara-perkara ini untuk dilakukan terlebih dahulu. Kita tangguhkan ia terlebih dahulu. Sebab itu saya cakap, kalau rakan-rakan lihat sebelum ini, perkara-perkara ini adalah untuk membantu kita menyelesaikan masalah tak cukup duit. Jadi ini adalah perkara utama. Perkara utama yang perlu dilakukan. Tak percaya tuan-tuan tengok. Apabila saya dapat gaji, saya ambil satu bekas yang serupa, saya dapat gaji, saya terus bayar semua loan-loan yang sepatutnya dah dimasukkan ke dalam bajet. Kita bajet, kita rasa cukup. Okey. Jadi kita pun bayar semua loan on time. Okey. Lepas itu, kita terus ambil duit gaji tu, bagi dekat orang rumah. Nah, 500 untuk awak. Awak tolong selesaikan masalah. Tolong belilah barang apa yang patut. Kita masukkan dulu dalam bekas. Bekas ni serupa, tuan-tuan. Tapi apabila dapat gaji, buat terus. Dapat gaji, terus bagi duit pada ibu bapa. Bagi dulu. Lepas tu, dapat gaji, ambil terus. Simpan sebahagian duit gaji bulan ini. Sebelum duit itu digunakan, sebelum keluarkan, kita terus lakukan. Kalau benda-benda ni boleh lakukan secara online, buat online. Selesaikan ini terlebih dahulu. Lepas tu, mana-mana yang kita nak bayar, yang tadi dah bayar online, on time, lagi contoh macam kereta tadi, terus ambil 500, bayar lagi sebulan. Bayar dulu advance installment. Okey. Lepas tu, dekat rumah kita mungkin ada satu tabung emergency. Kita tak tahu apa berlaku, anak sakit, kereta accident. Ambil duit gaji dan masukkan. Ikutlah, nak letak sikit-sikit, nak letak banyak-banyak. Tapi punctual, kena buat. Masukkan tabung emergency dan sedekah. Okey, kita masukkan dulu. Lepas itu, dekat rumah kita contoh ada tabung. Tabung pendidikan dan tabung untuk bercuti, holiday, bawa family. Ambil duit, kalau nak masuk tabung pendidikan 100, masukkan 100. Tabung bercuti, holiday, masukkan, nak masukkan 100, masukkan 100. Simpan. Ada tabung, siap dekat rumah, contoh dia. Ini yang perlu dilakukan apabila kita dapat gaji. Dapat komisen, dapat gaji dan sebagainya. Masukkan siap-siap. Apabila kita masukkan siap-siap, bila perkara-perkara kecil ini berlaku, yang besar-besar dah settle. Tuan-tuan tengok. Apabila perkara kecil berlaku. Okey. Ada lebih lagi tuan-tuan Kita pun adjust lah duit kita. Adjust sana, adjust sini. Tuan-tuan, lihat. Penuh ni. Habis saya tuang.
Yang tadi mungkin tak boleh nak tutup, sekarang kita boleh tutup. Padahal batu yang sama duduk dalam tu. 7 biji saya berjaya masukkan dan saya tutup. Selesai tuan-tuan. Si ada gap lagi tu. Maksudnya ada lagi ekstra duit kita belum digunakan. Jadi ini rahsia dia, ini perkara yang perlu anda lakukan. Apabila perkara-perkara penting seperti ini anda lakukan, kemudian dapat gaji, belanja dulu, beli rokok dulu, beli itu dulu, beli ini dulu, beli mainan dulu, beli hadiah dulu. Tetapi tak apalah, nanti yang bajet-bajet tu tunggu seminggu, tunggu 2 minggu. Bila nak lakukan, duit yang kecil, banyak duit kita tu banyak dah hilang tuan-tuan. Sebab itu sebahagian saja bajet boleh dilakukan, yang sebahagian lagi tidak boleh dilakukan. So, satu nasihat saya, apabila dapat gaji, buat perkara utama terlebih dahulu. Ini, kalau tuan-tuan ingat video saya sebelum ini adalah duduk dalam kuadran number 2 ataupun dalam keadaan nombor 2. Ini adalah ubat kepada penyakit tak cukup duit. Apabila kita berjaya melakukan yang nombor 2, kita dapat ambil ubat, lama kelamaan penyakit tak cukup duit akan dapat diselesaikan. Inilah rahsia dia, inilah petua dia. Apabila dapat gaji, asingkan dulu bajet yang kita telah senaraikan. Itu diselesaikan dulu. Tanpa gunakan duit itu untuk apa-apa terlebih dahulu. Beli gula-gula pun jangan. Ambil, asingkan seperti yang dibajetkan. Kalau dekat rumah tu kena ada tabung. Tabung untuk emergency, tabung untuk bercuti, tabung untuk sedekah. Selesaikan dulu. Duit nak bagi mak bapak, selesaikan. Lihat tuan-tuan, ke-7 batu tadi tu duduk dalam ni. Dengan jumlah beras yang sama, dengan jumlah batu yang kecil yang sama. Boleh pula kita tutup. Tadi bagai nak erak separuh mati, kita paling tinggi 5 batu boleh masuk, 2 batu tak boleh masuk, 4 batu boleh masuk, 3 batu tak boleh masuk. Sebab kita tangguhkan perkara tersebut. Saya harap video ini dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.